Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahir Azim bin Ismail bernama metrik 2010441. Jadi, pada hari ini saya akan bercakap tentang kesan globalisasi terhadap kepelbagaian budaya. Baiklah, secara umumnya, budaya ini merupakan perkara-perkara atau perlakuan yang berkaitan dengan budi dan juga akal fikiran. Sekiranya penyelesaian yang dipilih daripada hasil pemikiran tersebut diterima pakai dan dijadikan amalan bersama, ianya boleh diterima sebagai salah satu bentuk budaya dalam kehidupan, kata Syed Ismail Syed Mustafa dan Ahmad Subki Maskun pada tahun 2010. Menurut Anderson dan Taylor tahun 2013 pula mengatakan globalisasi adalah satu proses di mana peningkatan jaringan berlaku dan saling bergantung antara sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain. Apabila globalisasi berlaku, negara-negara di dunia ini tidak lagi dilihat sebagai sebuah entiti yang berasingan, malah negara-negara ini saling berhubungan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan ekonomi yang mana hari ke hari negara-negara ini saling bergantung antara satu sama lain. Globalisasi memberi banyak impak terhadap kepelbagaian budaya di suatu tempat. Globalisasi telah memberi impak yang negatif terhadap kepelbagaian budaya yang wujud di muka bumi ini. Antara impak negatif globalisasi ialah pengaruh perusahaan multinasional dalam mempromosikan budaya, mengeksploitasikan pekerja dan pasar dan mempengaruhi nilai-nilai masyarakat. Ketersediaan media komersial yang semakin meningkat dari hari ke hari dapat menghancurkan budaya tempatan sesebuah masyarakat itu. Apabila budaya tempatan itu hilang, turut menghapuskan sifat individualisme dan turut melenyapkan budaya sesuatu masyarakat tersebut. Kesan di atas berlaku akibat daripada proses globalisasi yang telah mendorong kepada individualisme barat. Perkara ini telah mempromosikan nilai-nilai dan kepercayaan yang membentuk hegemoni. Pengaruh budaya dan ideologi dari negara barat berjaya menghapuskan budaya tempatan kerana banyak teknologi perantara komputer diperluaskan, dipasarkan diproses melalui pasaran barat. Sebagai contoh, pakaian tradisional masyarakat Melayu terdahulu adalah baju kurung dan baju Melayu. Namun, setelah kemunculan globalisasi, pakaian tradisi masyarakat Melayu semakin dilupakan. Selain daripada impak negatif, globalisasi ini sebenarnya juga mempunyai impak yang positif terhadap kepelbagaian budaya. Menurut Chen, pada tahun 2012, media baru telah menjadikan masyarakat lebih saling berhubung dan saling bergantung antara satu sama lain. Kewujudan globalisasi dapat membolehkan masyarakat seluruh dunia menggunakan media sosial untuk berkomunikasi tanpa mengira waktu, ruang dan tanpa batasan kaum dan juga agama. Impak positif ini sebenarnya bersesuaian dengan budaya masyarakat Malaysia yang gemar untuk saling tegur-menegur dan bertanyakan khabar. Penggunaan internet tanpa sepadan bukan sahaja dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat membantu sebahagian daripada komuniti rangkaian semasa, kata Loader dan Dutton pada tahun 2012. Interaksi sosial berlaku secara bebas tanpa sepadan dengan menghubungkan antara seseorang individu itu dengan individu yang lain secara atas talian dengan pantas dan mudah tanpa perlu bersemuka. Bukan itu sahaja, teknologi global turut memberikan kekuatan untuk pelbagai budaya kerana ia membolehkan perwakilan diri dan perkongsian maklumat pada tahap yang baru. Teknologi pada masa kini menyediakan di mana penggambaran gambar dan penggambaran identiti diri dapat menyediakan cara di mana kebenaran dapat dibentuk. Sesuatu budaya dapat menggunakan pusat media global untuk meningkatkan tahap kesedaran dan memberikan pengetahuan baru serta penghargaan orang ramai mengenai kisah dan kepribadian seseorang individu yang mengamalkan budaya tersebut. Baiklah, sebagai contohlah, warga asing yang ingin melancong ke Thailand boleh mencari maklumat tentang pantang larang atau budaya masyarakat di sana. Antaranya ialah budaya melakukan wai. Masyarakat di Thailand tidak berjabat tangan apabila bertemu antara satu sama lain. Mereka akan melakukan wai bagi menunjukkan rasa hormat antara satu sama lain. Perbuatan melakukan wai ini mempunyai banyak tahap dan juga mempunyai tata cara yang tertentu mengikut keadaan semasa. Jadi, jika tiada kemunculan globalisasi,
Kita tidak akan tahu budaya melakukan Y ini jika berkunjung di Thailand. Kemunculan globalisasi jelas memberi impak terhadap kepelbagaian budaya. Terhadap banyak kesan positif dan negatif globalisasi terhadap kepelbagaian budaya. Oleh itu, kita hendaklah sedaya upaya mengorak langkah supaya kesan negatif ini dapat ditangani dalam sesebuah budaya. Negara yang boleh dijadikan contoh adalah seperti negara India, negara Korea dan juga negara Thailand. Negara ini mengambil cakna isu ini dengan menerapkan globalisasi dalam sistem pendidikan mereka. Walau bagaimanapun, kesemua negara telah menyatakan dengan tegas bahawa pendidikan kebudayaan nasional sewajarnya menjadi sebahagian daripada kerangka pembelajaran. Masyarakat yang bersifat global ni merupakan orang yang bertindak secara tradisional, tetapi pemikirannya adalah bersifat global. Orang seperti ini dapat mengawasi dan melestarikan kepelbagaian budaya dan pada masa yang sama dapat mendedahkan masyarakat tentang manfaat yang dapat diperolehi daripada kemunculan globalisasi. Walaupun banyak manfaat yang dapat kita perolehi, kita mestilah berwaspada agar globalisasi ini tidak dapat melenyapkan kepelbagaian budaya yang terdapat di dunia ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.